Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu kembali dengan cikgu. Jadi hari ini kita akan lihat subtopik 8.2 iaitu kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan kehidupan liar di dunia. Okey, hari ini kita bincangkan kepentingan hidupan dan tumbuh-tumbuhan di dunia ya. Jadi besar. Okey, skop dia besar. Okey, kita tengok di sini. Yang pertama sekali adalah kepentingannya untuk pelancongan. Pelancongan ni tak kira lah sama ada di dunia ke, di Malaysia ke, di Asia ke, itu adalah kepentingan tumbuh-tumbuhan dan hidupan liar. Kalau sebut pelancongan ni mesti kamu tahunya, iaitu berkaitan dengan zoo ataupun national park. National park ni apa? Contohnya taman negara. Okey. Baik, kebanyakan kawasan hutan semula jadi di dunia sesuai dijadikan sebagai pusat ekopelancongan, iaitu pelancongan berasaskan ekonomi. Maksud dia kalau kamu pergi satu tempat, kamu nak cuba satu tempat, kamu kena bayar. Itu yang kita maksudkan dengan ekopelancongan lah. Bahasa mudah dia. Okey, 81% daripada hutan monsun tropika adalah terdiri daripada Erawan National Park di Thailand dan menempatkan hidupan liar yang hampir pupus. Sebagai contoh, gajah dijadikan sebagai pengangkutan untuk menjelajah kawasan Erawan National Park. So, tak ada kenderaan lain lah. Nak masuk kawasan tu, mesti pakai gajah. Okey. Baik, di kawasan gurun panas pula unta dijadikan sebagai penyangkutan dan tarikan pelancongan. Tengok ni, unta di gurun panas. Kalau kamu pergi Mesir, Egypt, kamu nak tengok piramid, mereka akan sediakan pengangkutan unta untuk kamu naik unta. Cikgu tengok ni perkara betul, perkara sebenar. Cikgu tengok di Facebook, iaitu nama apa cikgu tak ingat. Dia influencer yang berasal daripada Venezuela. Dia pergi dengan isteri dia. Dia cakap lah macam mana dia naik unta, berapa ringgit kena bayar. Okey, baik. Yang seterusnya, kita nak tengok ni, kepentingan hidupan juga adalah sebagai penghalang hakisan. Baik, kejadian baru-baru ni dekat Ian Kedah tu, iaitu berlaku di kaki Gunung Jerai. Sebab apa berlaku? Sebab berlakunya uh, maksud bukan kepupusan, berlakunya kematian pokok-pokok. Balok yang lama mungkin disebabkan musim yang panas ataupun mungkin disebabkan pokok tu dah sampai masa dia. Jadi bila satu kawasan tu dia tak ada pokok, tak ada akar, maka akan berlakulah hakisan. Berlakulah tanah runtuh. Mudah berlaku tanah runtuh. Jadi kalau kita tengok di sini, kalau di Pulau Pinang, kalau kita tengok di Jalan Baru atau Jalan Lama, kenapa kerajaan Pulau Pinang banyak menanam pokok semula di kawasan lereng bukit ataupun membuat simen, iaitu untuk menghalang hakisan. Sama juga dengan hutan payak air masin. Dia menghalang kepada kejadian tsunami. Okey, bukan menghalang, dia menyerap, dia melambatkan tsunami itu berlaku. Okey, tumbuh-tumbuhan semula menjadi memainkan peranan penting dalam menghalang hakisan dan besar mampu memecahkan butiran hujan. Hujan kalau turun, dia tak turun terus ke tanah. Dia akan ditapis oleh daun-daun. Okey, jadi itulah akar pokok ni dia nak menghalang larian air. Air akan jadi lambatlah turun. Bila ada air ni dia akan jadi lambat. Okey, baik. Jadi yang ketiga adalah ekonomi lah. Ekonomi ni macam mana? Iaitu sebagai sumber. Batang pokok hutan konifer dan hutan musim tropika digunakan untuk tujuan pembalakan. Ni ekonomi lah. Selalunya kalau pembalakan ni, Jabatan Alam kita tak bagi ambil banyak lah. Daripada hutan tu ada 10%, dia ada syarat dia. Okey, tapi kebanyakannya kita banyak pembalakan haram. Tak ada kebenaran. Ikut suka dia, orang suruh ambil 10%, dia ambil 100%, dia ambil 100%. Jadi tak boleh lah. Kayu balak tu, dia ada had umur dia yang nak ambil. Bukan semua boleh ambil. Okey, baik. Jadi yang kedua adalah aktiviti pembalakan membuka peluang pekerjaan lah. Okey, selain itu kalau kamu tengok di Amerika Syarikat, setiap bulan 12 iaitu bulan sejuk, akan ada aktiviti perlombongan emas di Alaska. So kamu boleh nampak lah sini sumber ekonomi ni satu kepentingan lah, dan dia membuka peluang pekerjaan. Okey, baik. Yang seterusnya adalah sebagai sumber perubatan. Tak kira lah sama ada tradisional ataupun sama ada moden. Okey, contoh kita baca di sini. Penyelidikan di barat telah mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan bukan sahaja bernilai estetika, malah boleh merawat berbagai jenis penyakit. Apakah yang dimaksudkan dengan estetika? Estetika ni adalah cabang falsafah yang mengkaji konsep yang berkaitan dengan keindahan, cita rasa dan lain-lain. Iaitu kehendak lah, bernilai kehendak kita, malah boleh merawat berbagai jenis penyakit. Okey, bahagian tumbuh-tumbuhan yang sering digunakan sebagai ubat dan ramuan adalah daun, bunga, akar, kulit dan hampas buah. Okey, kalau kamu nak tahu, daun ketum ni kita gunakan sebenarnya adalah untuk ubat. Tapi kita salah gunakan. Sebenarnya digunakan untuk merawat penyakit sakit perut. Okey, cikgu dulu biasa ayah cikgu rebus daun ketum tu kosong. Okey, bila rebus so kita minum. Air tawar dia tu memang tawar untuk melegakan kesakitan perut kita. Cirit-birit. Okey, inilah salah satu dia. Ganja pun sama. Katanya ganja adalah untuk mengurangkan Parkinson, tapi kita salah guna. Banyak kesalahan salah guna. Okey. Jadi itu saja sumber perubatan. Jadi yang selebihnya kamu boleh baca dari sini. Okey. Baik. So, itu saja untuk kita untuk bab 8. Bab 8 ni sikit saja.
tak banyak, jadi kita imas kembali lah. Okey, kita imas kembali tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan dia. Contohnya taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi kita ada di gurun panas, hutan musim tropika, hutan daun luruh sederhana, hutan konifer. Okey. Kalau di Afrika terkenal lah pokok akasia ni. Okey. Jenis dan ciri tumbuh-tumbuhan. Okey, kalau gurun panas ada apa benda cikgu dah terangkan minggu lepas. So kalau di gurun panas mesti dah ada kalajengking, ada biawak bob, ada cicak. Okey. Adalah mesti haiwan yang berkaitan dengan gurun panas lah. So kepentingan dia ada 4, iaitu pelancongan, lapisan, ekonomi, sumber dan perubatan. Okey, jadi di sini adalah latihan minda kamu. Okey, kamu buatlah menunjukkan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di dunia. So kalau di kawasan A tu kawasan apa? Kawasan sejuk. Jadi dia lebih kepada hutan konifer gitulah. Okey. Baik. Jadi kamu boleh tengok di sini, kamu boleh lengkapkan latihan. Itu saja pada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.